Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Abdullah. Umur saya 17 tahun. Saya anak sulung daripada 2 orang adik-beradik. Saya merupakan seorang pengawas sekolah. Saya pernah menyertai aktiviti hingga ke peringkat kebangsaan dalam aktiviti Agonoreh Kebangsaan di Terengganu pada tahun 2019. Selain itu, saya pernah mewakili sekolah dalam acara 100 meter, 200 meter dan saya telah mendapat johan dalam kejohanan olahraga PPKI 2019. Saya dinobatkan sebagai tokoh sukan PPKI kategori perempuan dan murid terbaik PPKI menengah rendah pada tahun 2019. Hobi saya pada waktu lapang ialah membaca buku. Lisensi buku saya yang pertama ialah Pengembaraan Apai dan Apoi. Buku ini dikarang oleh Khairul Aisyam Hidayat. Buku ini mengandungi 36 muka surat. Saspadi Sandian Berhad menerbitkan buku ini pada tahun 2008. Buku ini merupakan buku fiksyen bahasa Melayu. Sinopsis cerita ini mengisahkan Apai dan Apoi yang merupakan burung kenyalang yang tinggal di Taman Negara Niah, Sarawak. Pada suatu hari, Apai dan Apoi ke Kuala Lumpur kerana mahu mengembara. Bab kata peribahasa, jauh perjalanan, luas pengalaman. Bermulalah pengembaraan Apai dan Apoi ke Kuala Lumpur. Berbagai rintangan yang dihadapi oleh Apai dan Apoi seperti cuaca, hujan, kilat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, akhirnya Apai dan Apoi sampai juga ke Kuala Lumpur. Apai dan Apoi ke Zoo Negara dan berjumpa rakannya Apan. Kesudahan cerita ini, Apai dan Apoi pulang ke hutan semula kerana tidak selesa hidup di Kuala Lumpur. Berapa nilai murni yang dapat diambil daripada cerita ini adalah nilai keberanian. Contohnya, Apai dan Apoi berani menempuh pelbagai rintangan untuk ke Kuala Lumpur. Selain itu, nilai kerjasama. Apai dan Apoi menunjukkan semangat kerjasama yang sangat baik sepanjang pengembaraan hinggalah berjaya sampai ke Kuala Lumpur. Akhir sekali, nilai berdikari. Apai dan Apoi menunjukkan keupayaan bertindak sendiri dan yakin pada diri sendiri hingga membolehkan Apai dan Apoi berjaya menuju ke destinasi. Lisensi buku saya yang kedua ialah buku Harta Karun. Buku ini dikarang oleh Nur Aina Yusof. Buku ini mengandungi 24 muka surat. Social Publication Sandian Berhad menerbitkan buku ini pada tahun 2006. Buku ini merupakan buku fiksyen bahasa Melayu. Sinopsis cerita ini mengisahkan Karun, seorang lelaki keturunan Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa dan Firaun. Asal-usul Karun ini adalah seorang yang miskin. Walau bagaimanapun, dengan kekuasaan Allah, Karun menjadi kaya raya, tetapi Karun lupa daratan. Karun mengatakan harta dan kemewahannya disebabkan kebijaksanaan, bukan pemberian Allah. Dari hari ke hari, Karun menjadi semakin angkuh dan bongkak. Karun tidak membelanjakan hartanya ke arah kebaikan dan membantu orang yang dalam kesusahan. Kesudahan cerita ini, Allah memusnahkan rumah Karun yang dipenuhi hartanya.
Beberapa nilai murni yang dapat diambil daripada cerita ini adalah nilai kesyukuran. Apabila mendapat nikmat, kita hendaklah bersyukur kepada pemberian nikmat iaitu Allah Ta'ala. Selain itu, nilai baik hati. Contohnya, apabila kita mempunyai harta yang banyak, kita hendaklah belas kasihan kepada orang yang susah dan bermurah hati untuk membantu mereka. Akhir sekali, nilai kesederhanaan. Contohnya, apabila kita telah menjadi kaya raya, janganlah kita lupa asal-usul kita. Kita hendaklah bersederhana dalam kehidupan kerana nikmat yang Allah berikan adalah bersifat sementara. Daripada bahan bacaan tersebut terdapat nilai bekerjasama. Dapatlah saya kaitkan dengan isu semasa dalam mendepani sesuatu pandemik COVID-19 ini. Kita hendaklah bekerja sama dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seperti yang kita sedia maklum, bagi mengekang penularan wabak ini memerlukan kerjasama semua rakyat Malaysia. Kita perlu kekal berada di rumah, keluar rumah jika perlu saja, seperti membeli barang keperluan asas, bila sakit dan sebagainya. Jika keluar, kita hendaklah memakai pelitup muka, jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter, mengimbas QR code dan sentiasa sanitasi tangan. Jangan lupa #kerajaan. Terus kekal berada di rumah, kita jaga kita. Akhir kata daripada saya, membaca jambatan ilmu. Manfaatkan masa lapang dengan membaca buku. Sekian, terima kasih.